So hari ni kita akan interview panggil Maksud boleh ke? Which one yang rasa itu much more proper, call my name lah, just call my name. Alright, okay. So hari ni kita akan adakan interview dengan Puan Siti Haila, which is pengurus Kids Perlis. So maksud kami daripada Universiti Tuan Abdul Razak, which is Uni Razak. Kami student Bachelor of Education. So saya akan perkenalkan kawan-kawan saya, which is saya sendiri Muhammad Naufal Wafiq bin Rosnan. Saya Bachelor Education, saya majoring Bahasa Melayu. Next. Okay. Hi, selamat pagi. Selamat petang. Nama saya Mala Rivi and saya tengah buat majoring in Bahasa Inggeris. Okay. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Andremal Anlaki Anthony Sami. Saya ambil bidang Bachelor of Education and majoring in English. Alright. Next. Hello, madam. I'm Divyarashni Alangovan. So I'm taking Bachelor of Education, majoring in English. Hi, madam. Nama saya Hemishwari Ana Perempuan Gunendra. Saya majoring dalam English in Bachelor of Education. Okay. Okay, hi Puan. Nama saya Nur Fatihah. Saya pun Bachelor in Education, majoring in Bahasa Melayu. Alright. Okay, so total of you 6 orang lah semua. Betul. Kata 7 orang tak jadi. Actually 6 orang je. Minta maaf. Okay. So sekarang ni kami menjalankan temu bual dengan Puan Siti Haila sebab kami menjalankan temu bual ni dalam subjek management and leadership in education, which is dalam assignment ni ingin kami menjalankan temu bual bagaimana seorang pengurus mengurus organisasi mereka sendiri. So kita akan terus pergi kepada soalan yang pertama. So siapa start dulu soalan pertama? Sorry, sebelum tu nak soal ni dah semester berapa? Ada yang semester 6, ada yang semester 7. Kalau saya sendiri, saya semester 7. Semester 7, diploma atau degree? Degree. Degree lah. Oh, okay. Semua student degree, yes. Oh, so okay, so sebelum kami memulakan temu bual kepada Puan, so boleh tak Puan sendiri cerita background Puan sendiri sebelum kami teruskan kepada temu bual? Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Okay. First of all, my name Siti Haila Sharif. Founder Kids Palace Childcare Center yang bertapak di Bandar Sarjana Putra, Jenjarum, Selangor. Alright. I'm married with two kids. Alright. Okay. Actually, saya baru memulakan bisnes. Bukan barulah, saya memulakan bisnes ni 7 years ago. Pada tahun 2017. Before saya bekerja, boleh tak masing-masing onkan mic? Sebab saya rasa macam saya cakap seorang je. Ya, boleh Puan. Right, okay. Before saya as a governor, selama 13 tahun as an accountant lah. Alright. Jadi saya
memutuskan untuk menceburkan diri dalam bidang bisnes. Yang itu memang kita tak kata orang, kita tak jangka lah sebenarnya. Alright? Sometimes apa yang kita belajar, okay, kita belajar dulu. Walaupun dulu I ambil accounting semua, tapi kita bila kita nak try tu untuk ni, kita kena beranilah untuk menceburkan diri. Jadi itulah bermulanya saya buka Kids Palace di Bandar Sejahtera, which is as a nursery lah, from 2 months to 4 years old kids. Alright. Okay, so nak tanya soalan pertama dulu. Rasanya Puan ada mention tadi yang tanya berapa lama Puan actually dah di bidang nak menjalankan nursery center ni? Maksudnya berapa lama? Okay. Seperti saya cakap tadi, saya telah bermula selama 7 tahun lepas. Maksudnya bermula pada tahun 2017. Hari ini. So dari tahun 2017 tu satu center ni je lah. Macam mana? Kan Puan start buat childcare center ni dari 2017. So dari 2017 ni dia like only one yang Puan start. Ya, betul. Saya buka for my own. Before saya pernah join venture with my colleague dekat Cyberjaya. Tapi yang tu saya just kata orang tu as a partnership je lah. Macam tu. Tapi yang betul-betul 100% my di So madam, soalan kedua kami adalah, apakah yang mendorong Puan untuk mewujudkan syarikat tadika perniagaan mewujudkan trust ini sehingga hari ini? Sorry, saya tak clear lah, saya tak dengar. Dengar tak Puan? Dia rasa macam bunyi apa? Dengung macam tu. Memang semua kena off speaker ke macam tu? Ke tak juga? Kena tutup mic semua. Kena tutup mic okey. Sebab dia nanti dia ganggu Ya. Okay, so Puan, soalan kedua kami adalah, apakah yang mendorong Puan untuk mewujudkan syarikat perniagaan ini sehingga hari ini? Seperti yang saya mention before, actually saya pun tidaklah pada asalnya berniat misal kata habis tadi je okey saya nak buka business in childhood ataupun childcare center. Tapi bila masa saya telah bekerja, asalnya adalah a few cerita lah, story behind dia. Asalnya my mom sakit, so that I rasa tak apalah, kita kena as long as, sebab saya just ada 2 orang je adik-beradik perempuan, yang lain semua lelaki, so then saya merasakan saya bertanggungjawab lah untuk menjaga my mom. So dekat situ saya just macam tak adalah kita terlalu merancang sebenarnya. Okay, jadi saya rasa kata dekat tu my husband, okay, I rasa I nak berhenti untuk jaga mak. But at the same time, kita yang pernah bekerja, takkan kita nak duduk rumah, betul tak? Kan? Jadi I kata I have to do something. Sebabnya kalau kita, come on lah, duduk rumah kan, dalam usia I yang baru 30 lebih waktu itu, takkan nak duduk rumah. Jadi income pun tak ada kan. So then then my nephew dia cakap, okay Mak Su, why not you buat tadika, you buka taska.
macam dia dah ada a few taska lah dekat cyber, dekat Putrajaya. So I kata, I ni memang tak pernah ada pengalaman langsung untuk nak buka taska. Apatah lagi bisnes yang lain. Selain yang biasa-biasa tu adalah kita buat macam dulu MLM lah, apa semua tu okey lah. Tapi tak sama dengan business, our own business. Alright. Selama ni kita bekerja pun memang makan gaji, alhamdulillah makan gaji, tapi responsibility tu memang apa yang jawatan kita je lah kan. Maksudnya kita ada orang atas, kita ada orang bawah. Tapi yang ini I kata maksudnya 100% memang I kena in charge. Alright. Tapi balik pada yang tadi tu, sebabnya I kata okey tak apalah, I try to. Sebabnya dalam tempoh 2 minggu sahaja. 2 minggu kita orang try set up untuk cari tempat. Kita orang pergi ke JKM, Bomber, Kesihatan, untuk SSM, untuk terus buka company. Maksudnya benda tu flow dia tak adalah macam terlalu merancang. Maksudnya terus kata okey lagi 6 bulan, lagi 1 tahun I nak buka that business. No. Maksudnya benda tu alhamdulillah Allah izinkan untuk perjalanan tu mudah lah. Alright. So bermula daripada titik tolak itu saya mula tapi saya masih bekerja. Saya ambil first saya ambil half paid, then 6 months after saya ambil unpaid leave lah. Unpaid leave. Jadi dalam tempoh 1 tahun, bila mana saya nampak saya punya business quite okay, alhamdulillah. Maksudnya budak bertambah ramai semua, dan dekat situ I dah kena cari teacher semua. So I rasa benda ni I rasa I boleh buat lah. Tapi yang penting benda macam ni no turning back. Tak. Once you dah masuk, you dah join, you tak boleh dah nak kata I saja buka-buka je. I nak test market je, no. Once you buka, you kena struggle, you kena pegang betul-betul yang you mampu buat, dan you kena buat from A to Z. You yang uruskan sendiri. Maksudnya tidak bergantung kepada orang semata-mata. Yes, orang untuk membantu kita, bagi macam pendapat boleh, tapi kita sendiri yang kena kuatlah untuk menjalankan that business. Macam tu. Terima kasih Puan. So you all kalau ada yang tak faham pun you all boleh tanya tau. Okay Puan, so soalan ketiga ialah, adakah Puan mempunyai latar belakang dalam pendidikan awal kanak-kanak? For example, like pernah tak Puan bekerja sebelum ni, macam guru, taska ke, tadika ke, macam tu? Okay, macam saya cakapkan tadi juga, maksudnya yang first pengenalan saya tu dah cover everything lah kan. Okay, like I mentioned before, saya memang tak ada pengalaman langsung lah senang ceritanya. Kalau dari segi secara formal, secara bisnesnya dalam education nursery ni, dalam pendidikan awal kanak-kanak ni. Macam before, okey lah. Macam kalau pengalaman yang biasa-biasa tu adalah sebab saya pun kan maksu kan. Saya ada ramai anak buah yang saya kena jaga dulu. Jadi waktu time saya cuti semester je, saya mesti akan ke rumah kakak saya, abang saya untuk jaga anak-anak diorang. So dekat situlah yang mungkin sikit sebanyak benda tu macam saya rasa okey je. Why not kan? Yang penting kita kena jaga diorang ni as a macam family members kita. Business is business, tapi dalam masa yang sama kita nak carikan history ke, kita nak carikan apa ke, kita kena ada chemistry tau dengan budak-budak ni. Kan? Jadi dekat situlah yang saya rasakan pengalaman is number 2. Tapi dalam masa yang sama kita kena buat tu kena 200%. From our heart. Macam itu. Jadinya sebab memang different. Saya rasa dalam bidang education dengan saya sebelum ni,
Okay, macam sebelum saya as an accountant, right? Jadi kita ni memang rigid je lah cerita dia kan. Memang tahu nak ikut masa, ikut itu, ikut you punya ni, I don't care, you boleh tak boleh. Cerita dia macam itulah. Tapi bila mana kita involve dalam bisnes ni, kita tak boleh terlalu bawa dalam keadaan yang bossy tu. Yang tu yang paling saya nampak lah. Walaupun kau dah jadi as a business owner ke, you dah ini ke, you tak boleh macam kata, oh I'm your boss, right? Oh you kena do this, do that, right? No. Kita kena, oh pekerja tu penting, oh kita nak cari bukan senang kan. Jadinya we try to. Saya lebih suka bawa keadaan tu dalam diorang ni as a family member saya lah. Macam itu. Jadi berbalik kepada soalan tadi tu, memang saya tak ada. Maksudnya saya just mulanya saya pergi kursus untuk ambil kursus AAP tu, kursus asas pendidikan awal kanak-kanak tu. Yang itu je saya ambil selama 3 bulan ketika itu, which is Sabtu Ahad. Sabtu Ahad masih tak boleh pergi kenduri kahwin, kenduri mana lah. Memang saya kena pergi kursus tu daripada pagi sampai ke petang. 3 bulan. Once saya dapat sijil tu, baru saya layak untuk membuka taska lah, which is under JKM. Macam itu. Menjawab tak? Ya. Ya, menjawab. Okay, so Puan, soalan seterusnya which is soalan yang berfokus lah untuk melengkapkan temu Puan ni. So soalan dia, apakah isu-isu yang dihadapi oleh Puan dalam menguruskan organisasi atau perniagaan yang diusahakan? Maksud soalan ni macam kalau Puan nak bercerita tentang isu yang dihadapi sama ada staff ke ataupun kanak-kanak yang dalam taska tu ke, mungkin terlalu banyak isu tu mesti memang akan ada, tapi mungkin terlalu banyak. Tapi mungkin Puan boleh berkongsikan kepada kami isu-isu yang common, yang selalu berlaku, yang macam benda tu akan kerap berlaku lah dalam Kids Place tu. Sama ada staff ke ataupun isu kanak-kanak ke, boleh je Puan nak berkongsi. Okey, ini lebih kepada isu lah ya. Maksudnya kekangan ke isu macam tu lah. Ya, betul. Of course dalam bisnes, mana-mana bisnes pun kita tak lari daripada what you call masalah lah. Okay, masalah tu of course. Kalau tak namanya masalah, saya rasa bukan bisnes kot. Betul. High invest, high return. Kan? Lagi tinggi masalah you, lagi besar return you sebenarnya. Lagi that's why orang selalu diorang buat bisnes kan. Contohlah, tak payah jauh lah, orang buat bisnes makanan apa semua. Of course diorang ada je masalah-masalah yang dia hadapi. Sebab kita ni macam iceberg kan. Maksudnya bawah tu macam-macam rintangan, tapi kat atas tu cantik dia punya warna kan. Betul, orang tak nampak yang bawah tu, orang nampak atas je. Orang tak tahu kat bawah tu macam mana lintas ke apa ke kan. Tapi kat situ yang saya katakan tadi, kita kena strongly mental lah. Mental apa semua kita kena kuat. Okey, kalau menyentuh tentang isu kekangan tadi tu, pada yang saya nampak pada awal pelibatan saya dalam bisnes, of course kita nak mengejar numbers, right? Sebabnya kita kena mencari, yelah maksudnya budak kena ada lah. Nama pun punya bisnes taska. Kalau tak ada budak macam mana saya nak ada bisnes? Betul tak? Tersenggah je Kids Palace tu, tapi budak seorang dua je. Saya rasa bisnes kat rumah pun lagi maju kot. Kan? Jadi pada awal pelibatan saya, tahun pertama ke tahun kedua lah, saya rasa kat situ memang kita kena struggle di segi marketing. Marketing lah yang saya nampak. Marketing, lepas tu kita nak cara mana kita nak tarik ramai kids lah untuk masuk. Okay, of course dekat situ kalau diikutkan di segi macam kita sebab dekat di Bandar Sdn Putra ni dia terlalu banyak
nursery actually. Sebab itu kita kena apa? Challenge dengan orang lah. Kan? Jadi you kena bawa apa kelebihan you nak tunjukkan kepada klien kita. Kan? Kalau ikutkan nursery semua je. Hantar anak, jaga, petang ambil. Betul tak? Kan? Tapi apa yang you nak serve to our client untuk nak bagi yang menyatakan, oh dekat sinilah tempat yang terbaik untuk anak you. You letak, you tak payah fikir dah anak you. Balik petang kan you ingat balik anak you. Contohnya macam tu lah. Jadi consider as a second home for them. Alright? Jadi antara kekangan saya adalah jaga budak ni. Yelah kita turun padang kan. Kita kena jaga dia orang. Semua boleh je lah dekat parents ni. Senang cerita je kan. Boleh tak puan macam ni? Oh boleh puan. Nak hantar anak awal pun boleh. Nak hantar ni nak tidur dekat nursery pun boleh. Ada tahap macam tu. Sebab teacher dia tu sana tapi bayar OT lah. Kan? Faham. Ini kata boleh puan, tak ada masalah. Anak you ambil pukul 12 malam ke 1 pagi pun tak ada masalah. Kan? Jadi semua boleh cerita dia. Okey. Jadi dekat situ alhamdulillah maka bertambah-bertambahlah. Ni satu yang saya fokuskan di Kids Palace adalah keselamatan yang paling utama. Environment, keselesaan dan dia punya aktiviti sendirilah. Jadi memang ada a few parents yang datang, of course dia orang pergi survey kan, dia orang compare, dia orang tanya kenapa mahal puan? Ni benda tu of course you akan compare, tapi you better pergi dulu. You pergi survey dulu pada semua tempat. Maksudnya apa kelebihan yang boleh kita serve dekat you. So alhamdulillah after seminggu orang datang. Dalam bisnes ni kena psycho pun kena ada juga kan. Kita tak boleh nak macam lurus batang kayu, tidak lah. Of course saya kata senang je. Prinsip saya kata kita ni as a parents kita bekerja, of course kita untuk keluarga, untuk anak-anak. Tapi selalu kita lupa kan, kita dapat gaji kita mesti nak bekerja, nak lipstick mahal-mahal, betul tak? Pergi makan sana, makan sini, kita healing sana, healing sini. Tapi kita terfikir tak nak letakkan 10 jam dekat nursery tu macam mana keadaan dia. Betul. Kan? Jadi keselesaan anak-anak lah. Anak-anak, sometimes tu ada yang pergi, saya tak nak compare dengan mana-mana nursery, tapi based on respon yang kita terima, satu anak-anak kadang pakaian tu langsung tak dipakaikan sebab panas kan, jadi anak tu dah tak berbaju. Sometimes baby dengan budak besar semua sekali duduk satu tempat sampai tidur tepi toilet. Jadi adakah kita selesa kat situ? Betul. Kan? Jadi that's why saya kata kita mahal ke murah ke, bagi saya benda tu apa yang kita serve dan akan yang dapat dekat you balik. Lagi satu, kalau kita bayar murah pun tak murah jugalah sekarang, betul tak? Beza setakat 100, 200 je misal kata macam itu. Tapi you sanggup ke tengok anak you berada dalam keadaan macam tu selama 10 ke 12 jam. So kalau you okay with it, saya okay je saya kata kan. Tapi alhamdulillah lah, saya rasa point tu masih lagi relevan lah saya guna kan. Kan? Jadinya kita kena buka minda sikit lah bagi saya. Buka minda. Okay, tu antara satu cabaran saya lah untuk nak dapat collect the numbers. Okay, bila kita dah dapat numbers pula, of course kita nak jaga dia orang ni betul-betul. That's why dekat situ saya kena of course kalau saya tak ada teacher, of course saya akan terima mana-mana teacher betul. Tapi dalam masa yang sama, saya pasti teacher ni saya tak ada pengalaman lagi, saya tak kisah. Tapi dia memang ada sense of macam menjagalah. Macam dia suka dengan budak-budak. Betul tak? Sorry to say, memang before saya ada ambil diploma level, degree level kan. Bagi saya maybe itu yang memudahkan untuk saya. Maksudnya saya dah ajar from A to M, then dia boleh tukar
From A to C dia boleh teruskan. Tapi kita tengok macam ada lah, bukan kata semualah kan. Ada tu Ya. sekadar macam saya tanya, you kerja ni kenapa? Oh mak saya nak macam tu. Mak ambil bidang. Saya tak boleh dengar budak menangis. I pun confused. You minta kerja sebagai apa before? Minta as a admin ke? Ataupun you minta as a childcare ke? Apa benda ceritanya sekarang ni? That's why I benda-benda macam tu I tak boleh kompromi. You tak faham kerja, you tak tahu kerja, I boleh ajar you. You don't worry. Okay? Tapi kalau you dah stress dengan dengar suara budak, tak boleh. Sorry lah. Saya rasa sebabnya saya punya klien tu lebih penting. That's why saya suka bawa bila dalam keadaan kita ni bukan bekerja, saya tak kisah. You like my sister, you like my brother. Tapi dalam bisnes, bila dalam keadaan bekerja, saya mungkin agak fussy sikit lah dekat situ. Alright, sebabnya kita, of course kita nak in the best kan. Sebabnya kita tak nak anything happen for our kids semua macam tu. Jadi menyentuh tentang yang lain, satu lagi keadaan isu yang selalu yang mana-mana pun lah saya rasa sekarang ni kan macam-macam penyakit kan. COVID ni lah dah naik dengan demam sesemanya budak-budak semua. Yang itu yang selalu kami tekankan lah dari segi aspek kebersihan, macam apa yang kita nak buat, apa yang kita try to minimize the risiko. Kita tahu of course lah budak-budak tempat yang ramai kan, seorang sesama je mesti Semua akan berjangkit. Yes, tapi apa yang mampu kita buat? Betul. Kan? Kita bukan boleh nampak penyakit tu datang kita halang ke kan? Kalau sama I cari Atroman lah. Jangan bagi masuk. Tapi kita tak mampu. Benda tu bernama penyakit. Jadi apa yang kita boleh buat is we try to sanitize the center. Kita ambil temperature budak hari-hari. Kita tengok keadaan budak. Kalau budak tu tiba-tiba panas badan, apa-apa call parents dia cepat. Macam tu lah. Dan kita pun tahu kan, parents sekarang ni very bukan macam parents dulu tau. Macam kita tahu kita hantar anak, puan buatlah cara mana pun jadi anak si okey kan. Tapi sekarang parents, you all besok dah jadi parents, janganlah terlalu paranoid risau. Kan, betul kita sayang anak tapi nya macam terlalu ni lah. Jadi that's why kita kata bila kita ingatkan parents yang professional level kan, hantar anak, okay. Tapi once dia professional, bila time kita jaga, elok Alhamdulillah. Tapi once benda tu ada sikit je, dia punya puan macam ni ya puan, kenapa tak tu puan ni ya. Jadi kekangan kita kat situ lah. Bagi saya, kita kena strongly mental and physical lah. Biasa. Dekat teachers pun sama. Apa yang mampu saya cakap dekat teachers, I try to cover them. Tapi bagi saya, you all nak buat sesuatu benda, please let me know. Tolong bagi tahu saya. Jangan senyap-senyap. Sebab kalau saya dapat tahu from parents, tidak melalui my teachers, benda tu susah lah. Betul tak? Kita kata anything happen, apa-apa yang berlaku di taska, tolong bagi tahu saya. Jadinya kalau misalnya parents yang terlalu teachers pun anything apa-apa, kalau dia terlalu menekan teachers, you let kita stress pula kan, semua murung pula nanti ada satu hal pula. Jadinya saya as a middleman ni sebenarnya lagi kena ni lah. Saya kena jaga hati parents, saya kena jaga hati teachers. Dalam masa yang sama kita nak kita punya anak-anak tu happy dekat Kids Palace. Right? Dia punya cabaran dia semua tu macam tu lah. Standard punya cabaran lah.
cabaran pada pekerja. Sometimes ada je lah pekerja yang masuk kata, ya betul puan saya memang tak nak sambung dah. Ya betul puan memang tak nak ni dah. Tapi selang 2 hari, puan saya nak resign lah. Kan? Manusia. Itu sangat-sangat menyusahkan. Ya, nama pun kita manusia yang sentiasa menaburkan janji-janji manis kan. Bagi saya tak kisahlah, itu dia punya future lah, dia punya career kan. Jadi saya tak nak, saya pun tak menghalang lah untuk dia dapat yang lebih baik kan. Macam tu. Kekangan saya macam tu lah, kalau tiba-tiba teachers tak ada, saya kena turun padang lah menjaga budak-budak. Then kalau misal kata kalau parents tu sendiri dia lebih macam tu lah hal ehwal anak-anak lah. Yang macam sekarang sikit tercala pun nampak dah ambil gambar apa-apa benda semua kan. Faham? Kan. Jadi dekat situ pun saya selalu cakap dengan teachers, once budak sampai you kena tengok betul-betul, you screen betul-betul badan budak ni. Kalau ada je terus report dekat parents. Okay, ni puan tadi ada tercala sikit. Ni puan ada ni daripada rumah. So that benda tu dia tak boleh blame us. Right? Jadinya yelah dia kena benda ni kita kena, apa kata orang tu, kena sentiasa alert lah, senang cerita je. Kena sentiasa alert. Kita jangan bagi membenarkan poin-poin tu condemn kita ataupun attack kita, which is benda tu bukan dia bermula dekat pun. Jadi itulah yang saya suka ingatkan, yang saya suka explain kepada teacher saya dalam setiap meeting saya. Saya akan buat meeting every month. Jadi benda itulah yang akan selalu highlightkan. Okay. Next. So seterusnya puan, saya nak tanya, apakah tips atau petua yang digunakan oleh puan untuk mengekalkan perniagaan ini agar terus relevan dan dikenali masyarakat? Okay, maksudnya untuk kita nak survive kita punya business lah. Alright. Betul, macam ialah bisnes kita pun tahu dalam keadaan sekarang, right? Bisnes pun boleh tutup. Betul tak? Jadinya ialah I hope that my business ni boleh pergi jauh lagi lah. Kan? Jadi that's why from time to time kita tak boleh, kata orang, kita tak boleh rasa selesa dengan apa yang kita ada. Jadi saya suka thinking out of box. That's why saya suka juga terima pendapat daripada teacher saya apa yang kita perlu buat. Sebabnya bagi saya sampai satu masa saya nak taska saya ni, nursery saya ni, saya tak nak as a nursery. Orang tahu hantar budak jaga je. Okay, sekarang kita of course lah kita ada perkembangan awal kanak-kanak, betul? Jadinya dekat situ saya memang akan ajar baby dengan dia punya aktiviti sendiri, toddlers dengan aktiviti dia. Untuk preschool kita memang dah siapkan dah classroom kita. Maksudnya kita akan mengajar dia orang punya basic writing, basic membaca, art and craft, all that activities semua kita buat. Dan bagi mengekalkan benda, of course kita nak orang tahu, betul? Ya, betul. Kat Bandar Sarjana Putra aje. Kalau saya buat benda tu sampai ke KL sampai pun tak ada, no point juga. Saya takkan nak orang pada KL nak ini kan. Jadinya bagi saya yang saya nampak adalah marketing lah. Marketing satu from mouth to mouth, from parents. That's why saya selalu ingatkan parents. Kita kena buat baik sikit lah dengan parents ni kan. Puan okey anak macam ni, puan kalau okey, puan kenalkanlah kita dekat ni kan, masukkanlah dalam you punya community, macam tu. Kena manis mulut sikit lah. Okay, kalau okay you cerita, kalau tak okay you come and see me. Jangan cerita okay, kan? Cerita tak okay kita je. Cerita yang okay you bercerita dengan orang lain. Okay, selain tu yang saya nampak sekarang, sebabnya ibu-ibu sekarang ni ibu-ibu muda. Betul tak? Macam you all ni umur 20-an semua macam tu kan. Jadinya diorang tak aktif sangat FB Reza kan. Jadi saya aktifkan benda ni dalam Instagram. Jadi Instagram kita Kids Palace _ BSP.
apa nama tu Insta lah, Kids Palace _ Jadi dekat situ alhamdulillah saya nampak dia punya feedback tu okey. Jadi dekat situlah yang saya start apa-apa aktiviti, apa-apa ni you kena masukkan without fail. Kena masukkan benda ni. Jadi dekat situ orang nampak lah apa aktiviti kita, orang nampak apa yang kita buat. Oh, bukanlah sekadar menjaga je rupanya nursery ni. Kan? Kan parents sekarang anak kalau boleh umur 7 tahun tu dah nak masuk Harvard dah, kan? Dia orang dah macam kan, puan apa ni anak baru 3 bulan, puan apa anak saya belajar nanti macam gitu, okey. Jadi okey, bawah 1 tahun kita tak terlalu, mana takkan kita nak tunjuk A, B, C kan. Kita lebihkan pada macam aktiviti mengenal colours, mata, pendengaran, jaga baik-baik budak tu. Jadi atas 1 tahun, these activities kita lebih kepada physical activities untuk menguatkan dia punya rangsangan otot-otot. Ni kan, jadinya dekat situ kita kuatkan dulu dia orang punya fizikal ni. Once dia orang dah okey, 3 dengan 4 tahun kita dah ada activities. Which is yang saya dah akan bagikan dalam satu kita punya jadual dan saya akan maklumkan kepada parents. Nice. Alright. Jadi itu antara pendekatan yang saya buat lah. Lepas tu pula selain pada macam celebrate birthday every 3 months, every month, kita buat juga parenting meetings, which is kita boleh berjumpa dengan parents ni. Kan, biarlah dia nak tanya pasal anak dia ke apa benda macam tu. Okey. Dan satu yang kita buat, yang parents semua macam rasa wow, okey lah buat macam ni kan. Kita buat year end celebration. Kita buat performance day. Kalau ikutkan Taska tak perlu pun performance day, betul tak? Selalunya kindergarten kan buat. Setuju? Kan, tapi why not saya kata, dia pun graduate juga daripada kita kan, keluar daripada 4 tahun nak masuk ke kindergarten, betul tak? Nak satu kenangan untuk diorang. Adalah memories moment tu. Yes, tak adalah keluar je 4 tahun tu ada ke tempat lain. Jadi saya nak benda tu, we have to create the memories. Jadi dekat situlah yang alhamdulillah yang saya nampak pun parents punya feedback memang ni lah, dia tu baguslah puan, saya memang teruja lah adanya benda ni lah. Tengok anak buat performance lah kan. Jadi dekat situ sebenarnya dalam apa pun kita kena tackle. Kita kena tackle hati ni dulu. Hati ni kita kena tackle hati parents. Tackle hati parents dulu, betul tak? Macam you all lah bercinta, tak kami belanja, jalan, kan betul tak Andrin? Kan? Mungkin lah. Jadinya macam itulah, kita kena mengenali dulu hati ni. Dah kenal, baru kita boleh bercakap, baru kita boleh senang. Jadi misal kata ada tu anak baru dalam perut bukan dia dah keluar, anak baru 6 bulan. 6 bulan kandungan, puan saya booking puan, saya booking anak saya. Macam gitu kan. Booking awal. Betul tak? Baru kata, okey puan, you don't worry. Kita memang dah reserve kan anak you. Macam gitu. Jadi make sure puan saya nanti nak sekali tahu nak kat sini. Jadi benda-benda macam tu lah yang kita kena, dalam business kan, dalam kita nak mencari income as a business, tapi kita nak maintain, kita nak jaga kita punya business tu untuk jangka masa yang panjang. Sebenarnya benda-benda macam ni lah kita kena buat. Kita tak boleh nak terlalu straight. Tak boleh puan. Anak you sesama ni sikit puan, tak boleh puan datang puan. Anak you batuk tak boleh. Macam tu alamatnya on and keluar masuk je lah budak-budak kan. Jadi that's why apa yang boleh kita terima, kita terima. Apa yang tak boleh kita kita cakap dengan parents betul-betul. Dan alhamdulillah dia orang faham lah, dia orang okey. Dia orang menerima benda-benda ni semua kalau kita cakap betul-betul dengan dia orang. Okey. Lagi okey Andrin. Andrin. Andrin betul bos. So moving on to Naufal.
Okey Puan, soalan seterusnya. Apakah cabaran yang pernah atau sedang dihadapi oleh Puan untuk menjalankan perniagaan ini? Macam cabaran tu Puan pernah cakap yang dialami. So, apa cabaran yang sedang dialami oleh Puan sekarang dalam bisnes Puan? Sedang dialami apa yang sedang Currently. current punya sedang dia, kita nak tambah budak lah. Of course lah kita Tambah nak budak. kan. Sebab saya kalau ikutkan full dalam 70 orang. Jadinya kita nak collect the numbers lah, sebabnya yang daripada 4 tahun kan dah keluar. Jadinya satu kita nak try to maksimalkan kanak-kanak semula lah. Okay, yang second things is masalah adalah mungkin saya boleh ceritakan tentang sedikit dekat situ, mungkin side dia peningkatan harga semasa jugalah bagi saya. Benda tu quite impact juga sebenarnya. Kan, kalau dulu belanja dapur, senang ceritanya lah, belanja dapur, belanja miscellaneous, betul tak? Dulu 700 boleh okey dalam sebulan, tapi sekarang dia half daripada tu juga tau. Maksudnya 1,000 lebih. The cost increase lah, maksudnya meningkat. Ya, cost increase. Lepas tu dengan utilities lagi. Kan? Memang terkesan sesangat. Sebab kita dalam business line, jadi TNB pun, elektrik pun akan charge as a apa nama tu, industry, right? Jadi benda tu tinggilah. Lepas tu kekangan semasa juga adalah macam saya cakapkan tadi, staffing lah, staffing. Tiba-tiba macam migraine tu datang jugalah. Kan? Kita nak mencari orang, kita nak apa balik kita punya HR, kita nak groom balik teachers, macam itulah. Yang tu antara kekangan dan cabaran yang sedang saya hadapi lah, sebab ada seorang nak berhenti juga tu. Dia dapat offer. Jadinya kita kena mencari pengganti. Macam tu kan. The rest apa lagi? Kekangan semasa juga adalah macam saya cakap tadi lah, yang penyakit lah. Sekarang kan macam-macam penyakit kan. Sebabnya Senang merebak. Senang sangat merebak. Penyakit itulah sebenarnya antara major factor jugalah yang kita kena berhati-hati. Sebabnya bila macam especially macam penyakit-penyakit, saya kalau penyakit yang biasa-biasa tu, demam semua tu okey lagi. Ini contohnya macam baru-baru ni, penyakit muntah-muntah, diarrhea kan. Benda tu sebenarnya boleh impact kepada kita jugalah sebenarnya kalau kita tak try to solve that problem betul-betul. Lagi satu saya nak tanya untuk soalan tambahan. Macam Puan cakap yang untuk apa tu namanya, masalah yang dihadapi sekarang ni, macam contoh barang makanan untuk menu-menu kanak-kanak di Taska tu kan, adakah macam harga makanan sekarang kena macam untuk nak beli menu untuk yang akan dihidangkan kepada kanak-kanak kat Taska tu perlu di-update untuk maksudnya macam revise. Revise dia punya makanan tu kena revise ke macam mana tu? Okay, dia macam ni. Sebab once kita revise pun saya rasa pimai-pimai tangtu juga. Sebabnya kan by hook by crook takkan kita nak bagi, kita nak revise maksudnya kita tak bagi makan nasi ke? Kita tak bagi makan mie ke? Contohnya macam itu kan. Tapi alhamdulillah lah setakat ni saya masih lagi menjaga kita punya kualiti makanan, which is macam makanan utama untuk dia orang punya main menu dia, nasi dengan ayam ataupun nasi dengan ikan.
Alright. Dan ikan tu pula saya memang takkan bagi ikan yang macam ikan goreng seekor-seekor ke ikan masak yang kita ambil isi ke tidak. Kita hanya akan guna ikan dori sahaja. Ikan dori. Alright. Lepas tu untuk ayam kita hanya menggunakan bahagian breast je sahaja. Jadi memang kat situlah antara kan sekarang harga pun dah consider 2 kali ganda kan. Yang kat situ, tapi bagi saya tak apa. Kita kekalkan kita punya bukan level, apa yang kita cakap, kita punya quality. Kita kekalkan kita punya quality ni dulu. Lepas tu pula sebabnya makanan, sebab saya daging memang saya tak masukkan lah sebab budak-budak kan. Jadinya tak apa, menu is there. Mak saya kata menu you still ikut menu ni. Alright. Dan yang antara lain kekangan saya tadi yang berkaitan dengan harga yang menaik tu, contoh dia macam miscellaneous lah. Kita punya kita punya toiletries, harga untuk macam sanitize punya harga kan. Bayangkanlah Dettol tu je yang kita nak beli tu harga je satu botol tu RM24-25. Betul tak? Dulu Dettol tu saya beli dalam RM13 je. Tapi sekarang Dettol untuk kita nak gunakan tu RM24. Lepas tu untuk cucian lagi, untuk kita punya untuk cucian pembersihan lagi, benda-benda macam tu lah. Maksudnya kita totalkan dalam satu benda, itu yang saya kata benda tu agak terkesan lah. Okey Puan, ni soalan terakhir. Soalan terakhir. Sebab tak banyak pun assignment tu kita nak fokuskan. Lagipun Puan dah bagi banyak point dekat kita orang. So benda tu dah fix lah untuk kita orang buat report nanti. Ya. Masuk. Tau. Yang tak okey jangan masuk kan tau. Ini record. Okay. Okay, soalan terakhir tu. Macam mana Puan mengekalkan persekitaran organisasi yang sihat untuk menjamin keberkesanan bisnes Puan sekarang? Organisasi yang sihat tu in term of apa? Macam in term relationship bos dengan pekerja, relationship dengan parents, or dengan anak-anak dekat situ, macam tu. Okay. Dia actually di segi macam apa tadi? Apa yang you punya soalan tadi? Macam mana Puan nak wujudkan positive environment lah dekat positive environment benda ni consider kalau kita dengar pun dia very subjektif sebenarnya. Okay, ada certain kita ingat environment segi persekitaran lah. Macam kita cakap tadi, yang saya tekankan segi 3 aspek, keselamatan, kebersihan dan keselesaan. Alright, itu memang mandatory lah. It's a must. Maksudnya by hook by crook kita kena buat benda tu. Okay, dalam masa yang sama, positive environment yang saya lebih tekankan untuk apabila saya dengan pekerja. Tadi kita nak dapat kerja ni bukan senang. Betul tak? Kita nak jaga hati pekerja, kita nak agar diorang ni macam bekerja. Sebab saya tak nak, saya selalu katakan dekat you kena keluar daripada pemikiran you seolah-olah kita dekat negeri ni yang betul tak? Kita tak nak, I tak nak. You kata you kena jadikan benda ni as you punya career sebenarnya. Kalau betul you dah dalam that bidang pun, you boleh pelbagaikan you punya misalnya mungkin you ngasuh. Nanti mungkin you boleh kalau yang study tu boleh jadi tenaga. Betul tak? Lepas tu as side income dia jugalah. Dia boleh bagi talk dekat mana-mana apa semua. Dalam masa yang sama tahu masa nanti orang dia buat
tahap itu sebab saya tak nak kata you fikir you kerja ni tak apalah, I kerja ni jaga anak orang je, tak ke mana pun. No. Saya selalu akan ingatkan dia orang macam itu. Satu dalam masa yang sama yang saya selalu ingatkan dengan teachers ni, attitude kita memang kena jaga. Tak kisahlah dekat mana-mana pun kita bekerja, you punya attitude out, you level mana pun, you tak boleh pergi ke mana. Betul tak? Jadi yang ni adik-adik saya kan, macam you all ni nak bekerja ke apa ke, once you dapat jawatan yang bagus pun, you dapat ni, kita jangan meremehkan orang bawah. Betul tak? Sebab kita masuk, kita saling bekerja, kita saling bila dengan staff, saya selalu kata, saya tak anggap dia orang tu sebagai macam pekerja. You kena buat kerja is bekerja, tapi dalam masa yang sama I try tu untuk nak beli jiwa dia. That's why lah kalau ada rezeki, saya kata setiap saya bagi reward, macam kita bagi kita buatkan ada function tertentu macam tu lah. Itu antara skop, antara inisiatif yang saya mampu buat lah dengan teacher saya, supaya diorang ni ada rasa macam tak naklah berhenti kat sini, kalau ni boleh macam ni, boleh macam tu. That's why saya nak macam tu lah. Jadi saya akan sentiasa memikirkan je. Sebabnya of course kita nak kata kita nak offer gaji yang terlalu tinggi, kita pun tengok pada kita punya ni, betul tak? Kan takkan kita memula kita dah nak offer 3,500 kan? Jadinya benda-benda macam ni lah kita ambil pendekatan, macam kurang dekat sini kita tambah dekat sini, macam gitu. Jadi pendekatan yang macam tu jugalah yang saya selalu bawa dengan to my staff. Sebab saya yang paling penting, saya rasa saya cuba untuk menjaga hati lah. Better dengan bekerja di Kids Palace. Macam itu. Okay, selain tu environment dengan parents, macam saya cakapkan before juga, satu, dia senang je. Happy kids, happy teacher, happy parents. Dia semua equal. Kan? Kalau anak tu tak happy, mak bapak pun confirm lah takkan happy. Kan? Tapi kalau mak bapak happy, anak happy, macam problem pula. Kan? Jadi that's why dia akan kena equal. Semua tu kena sama. Yang penting kita jaga anak ni betul-betul, kita happykan diorang. Ada certain tu kata parent, ada certain satu dua parents tu, dia kata, puan, saya tak tahulah, saya dah hantar anak saya banyak tempat semua. Kan? Saya kata senang je, saya kata saya tak boleh nak jamin anak puan ni macam mana dulu, tapi biar kita tengok dulu. Kita akan observe dulu. Kita akan tengok. Tapi alhamdulillah lah, dalam 2 minggu anak dia behave. Anak dia okey, boleh main-main dengan kawan-kawan anak dia. Sampai parents kata, puan, saya tak tahulah macam mana nak cakap. Anak saya dulu kan tak senang duduk, tak gerti ni. Macam itulah. Kan? Jadinya that's why saya katakan saya tak berani nak jamin. Benda tu very subjektif. Saya tak kata dalam sehari budak tu akan okey, dalam 2 hari budak tu akan okey, dalam seminggu budak okey, dalam 2 bulan tu budak akan okey. Tidak. Jadi kalau tak okey lah saya cakap. Kalau okey, kita jagalah. Betul tak? Jadi positive feedback macam itulah yang saya selalu terima daripada parents yang jaga anak dia orang tu, teachers menjaga anak dia orang tu dengan baik lah, macam tu. Jadi yang itulah yang saya cuba kekalkan, yang saya cuba tambah baik, dan saya cari cara mana lagi untuk upgrade kita punya servis. Macam tu. Okay. Soalan kita orang pun dah habis. Poin-poin yang puan bagi pun sangat membantu kita orang. Sebab dah fix banyak sangat kan. So macam kita orang dapatlah input untuk kita orang masukkan dalam laporan tu. Terima kasih banyak-banyak sebab bantu kita orang untuk siapkan assignment ni.
Alright, sama-sama. So from Kids Palace, daripada pihak saya juga terima kasih pada kerana sudi memilih kami. Kan? Okay. So, wish you all the best. Semoga berjaya dengan cemerlang dalam apa subjek dalam course yang you all ambil ni, dan nanti terus kerja lah, maksudnya after ni kerja kan. Maksudnya berjaya dalam alright, so wish you all the best. Jangan cepat give up. Kan dia study macam stress lah, buat assignment lah, apa benda, tapi itulah kesempatan dalam something kan yang kita dapat waktu kita belajar. Nanti waktu belajar stress dia macam ni, waktu kerja pun stress dia macam ni pula. Kena nak buat sesuatu benda tu, buat 200% dan buat sehabis baik untuk diri you. Alright? Alright. Okay? Terima kasih Puan. Alright Puan, tapi sebelum kita ke left daripada temu Puan ni, saya nak ambil gambar dulu. Boleh ya? Dah cakap 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali tunjuk mini love ke. 1, 2, sekejap 1, 2, 3. Okay Puan. Terima kasih Puan. Alright, thank you. Terima kasih Puan. Thank you Puan. Christmas. Andrew semua. Okay, Merry Christmas. Terima kasih Puan. Okay. Alright, okay, take care everyone. Okay, bye. Happy New Year. Bye. Bye. New Year. Thank you. Thank you, Puan.